6204 6388 untuk info lanjut. Diskaun hebat menanti anda. Ilmu dan hikmah sesungguhnya sangat berharga dalam tamadun Islam. Pelbagai perpustakaan telah dibina bagi menyimpan karya dalam beraneka bidang dari dahulu hingga sekarang sehingga membolehkan generasi kemudian menelaah dan mengambil pengajaran daripada karya-karya tersebut. Demi memperkasakan perpustakaannya, Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM telah memperoleh koleksi khas tamadun Islam KTI yang terdiri daripada karya-karya penting tamadun Islam yang diterbitkan seawal abad ke-17 Masihi dalam pelbagai bahasa dunia. Bagi menzahirkan kepentingan KTI dalam dunia ilmu dan penyelidikan, IKIM akan merasmikan pelancaran koleksi bernilai tinggi ini dalam satu majlis khas. Orang ramai dijemput menonton majlis pelancaran ini secara dalam talian pada 4 September 2020 bermula jam 10 pagi menerusi Facebook Institut Kefahaman Islam Malaysia. 200 peserta berdaftar awal yang menonton majlis ini secara dalam talian turut akan menerima terbitan istimewa berkenaan koleksi khas tamadun Islam KTI. Untuk maklumat lanjut, hubungi 03 6204 6320 atau layari laman web www.ikim.gov.my. Sah! Apa sah? Nuraisa lah. Kenapa? Nuraisa produk makeup mesra wudu. Nuraisa saya bantu bimbing suri rumah untuk berniaga tu. Iyalah. Kenapa? Apa sah Nuraisa ada program bina bisnes di seluruh Malaysia? Aku pun nak dibimbing Nuraisa lah. Sah kau tak boleh. Bini kau boleh. Nuraisa nak bimbing wanita lah. Wanita. Apa sah Nuraisa? Produk mesra wudu. Foundation, lipstick, makeup mudah dibersihkan. Jom bina perniagaan dari rumah dan jana pendapatan dengan Nuraisa. Inspirasi Euforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah bersiaran kita waktu ini menerusi slot tarbiyah bersama dengan sahabat pendengar, dan kali ini untuk kesekian kalinya sekali lagi kita bersama dengan Ustazah Asma Harun dah pun berada di Konti IKIM untuk bersama dengan sahabat-sahabat. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, rasa nampak Ustazah lebih sihat hari ini. Alhamdulillah. Subhanallah. DJ Yati apa khabar? Sihat-sihat Alhamdulillah. Subhanallah. Dan yelah hari ni berkata hari Jumaat, kebetulan kita hari ni hari Tasu'ah, ada yang berpuasa sunat Tasu'ah. Sambil-sambil tu kita penuhkan hari kita dengan menimba ilmu hari ni bersama dengan Ustazah. Masya-Allah. Kali ni Ustazah nak bawakan kita tajuk Allah Assalam untuk bersama dengan rakan pendengar. Mungkin awalan ini untuk rakan-rakan juga, jom sama-sama tonton di FB IKIM FM. Tekan butang like, tekan butang share. Moga-moga lebih ramai lagi dapat manfaat kita untuk pagi ini. Silakan Ustazah untuk permulaan mukadimahnya. Silakan. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah para pendengar sekalian, DJ Hayati yang saya kasih, yang saya hormati. Bila DJ sebut Ustazah nampak sehat, lebih sehat hari ni, dia ada dua maksud tu kan. Yelah, sihat tubuh badan. Satu lagi kalau orang kata lebih sihat tu, Oh, tidak yang itu Ustazah. lebih bulat ke kan. Orang perempuan macam tu lah. Kan? Apa maksud dia cakap kan? Lebih sihat tu. Tapi lebih sihat daripada minggu lepas lah. Minggu lepas nampak Ustazah dapat selesu. Nampak lesu, nampak penat sikit. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, muslimin muslimat sekalian, sekali lagi kita bertemu di taman syurga, di taman ilmu ini, walaupun di alam maya. Mudah-mudahan Allah mengira ia sebagai umpama kita hadir majlis ilmu secara fizikal. InsyaAllah. Alhamdulillah, walau di mana pun kita berada, kita sedang bersama-sama meniti detik yang sama, iaitu mendengarkan kuliah ataupun tazkirah ataupun perkongsian berkenaan dengan namanya, iaitu nama Allah Subhanahu Wa Taala Assalam. Masya Allah, Allahu Akbar. Bila baca study tentang nama Allah Ya Salam ni, macam DJ Yati kata nampak sehat. Kita sehat dengan tak sehat kan DJ Yati, mana lebih banyak? Yang sihat lagi banyak. Yang sihat lagi banyak, Ya, Ustazah. waktu sehat tu lagi banyak. Yang selamat dengan tak selamat, mana lagi banyak? Yang selamat lagi banyak. InsyaAllah. Subhanallah. Dalam satu tahun kita bawa kereta berapa ratus ribu kali. Selamat. Masya Allah. Alhamdulillah. Dalam berapa puluh tahun dah kita bawa kereta, belas tahun, kebanyakannya selamat.
Mungkin ada yang berlaku aksiden, ada orang bawa kereta tak pernah pun aksiden. Masya Allah, betapa dalam tempoh tersebut Allah berikan kita keselamatan. Masya Allah. Tapi kita tidak menghitungnya. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitung. Dan kalau pun kamu nak menulis, ini firman Allah yang lain, segala nikmat-nikmat Allah ke atasmu, sekiranya dijadikan satu lautan itu sebagai dakwat, maka takkan cukup. Lautan tu wallah alam lah. Kita tengok tak ada bertepi hujungnya. Subhanallah. Kiri kanan kalau tengah laut tu kita tak nampak mana penghujungnya. Kedalaman pula kita tak tahu. Dan Allah sebut dalam ayat tersebut, jika ditambah 7 lautan pun, kamu tidak akan mampu menuliskan segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pagi ini kita nak mengupas tentang nama Allah Ya Salam, yang mana Allah yang memberikan kesejahteraan, keselamatan, memberikan kesihatan, perlindungan daripada mara bahaya, perlindungan daripada kekufuran, perlindungan terhadap perkara yang syirik, perlindungan daripada fikiran yang kotor, perlindungan daripada maksiat, bisikan syaitan, daripada kejahatan manusia. Oi, kalau nak hitung tu, DJ Yati, tak terhitung betapa kita hidup dah, kalau saya 37 tahun. Subhanallah, DJ Yati berapa tahun dah hidup? Hampir 40 dah Ustazah. Hampir 40, tak nak sebut tu kan. Hampir 40. Maksudnya lama dah kita hidup. Hakikatnya yang menjaga kita selama ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Kalau kita sebut, kita dijaga oleh ibu ayah, tapi waktu kita dalam perjalanan ke sekolah, waktu kita dalam perjalanan di sekolah, di pejabat dan sebagainya, bahkan sebenarnya walaupun ada seorang anak di hadapan mata ibunya pun boleh berlaku kecelakaan. Boleh je anak tu jatuh, boleh je anak itu terhantuk, kemudian pendarahan otak, contoh. Maksudnya hakikatnya setiap saat kita tidak pernah terlepas daripada penjagaan, keselamatan, kesejahteraan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Muslimin, muslimat sekalian, Jumaat yang barakah. Alhamdulillah saya seronok datang IKIM 3 bulan ya kita. 3 bulan berturut-turut ni. Ini adalah minggu yang terakhir bagi bulan Ogos. Maksudnya kita ada 2 bulan lagi bersama. Sebab slot saya adalah slot terbiah dan jatuh pada hari Jumaat. Dulu pun samalah, slot terbiah hari Jumaat juga. Jadi dia punya aura, dia punya feel, dia punya suasana tu sangat berbeza. Dan saya rasa macam terharu, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sangat-sangat mensyukuri Allah tentang peluang yang diberikan oleh IKIM ini, kerana saya duduk di atas satu kerusi, mungkin ramai para alim ulama duduk. Dan peralatan dalam bilik ini, maksudnya ini makhluk Allah semuanya, menjadi saksi kehadiran ramainya alim ulama di sini. Dinding-dinding ini menjadi saksi. Subhanallah. Mic ini. Jadi mudah-mudahan saya mendapatlah tempias, kekuatan untuk sama-sama kita menjadi pendakwah, penyampai, berkongsi ilmu, paling utama beramal dengan ilmu, insya-Allah. Baiklah, muslimin muslimat sekalian, saya doakan bagi yang berada di mana-mana, mungkin ada mendengar melalui radio, maksudnya anda mungkin sedang drive di pejabat, buka radio kan, ataupun yang sedang live melihat saya pada saat ini, di mana pun anda, siapa pun anda, seburuk apa pun kita, sebanyak mana pun maksiat yang kita lakukan, selemah mana pun iman kita, selemah mana kita dalam menjalankan tanggungjawab sebagai suami, isteri, maksudnya mungkin ada di kalangan kita sekarang rasa, aku teruk, semua benda tak menjadi. Kerja pun biasa-biasa, bisnes pun tak nampak jalan dan sebagainya. Subhanallah, muslimin, muslimat sekalian, walau bagaimanapun keadaan kita sekarang, macam mana pun suami kita, anak kita, hidup kita rasa teruk macam mana, cuba hitung. Kita boleh hidup sampai saat ini kerana Allah Ya Salam yang maha memberi kesejahteraan. Kita pernah kadang-kadang rasa macam stres, rasa macam orang guna ayat, rasa dah tak nak hidup, contoh kan. Rasa nak mati. Rasa macam dah tak ada erti hidup. Tapi hidup lagi sampai hari ni. Alhamdulillah. Maksudnya sebenarnya apabila Allah memberikan kita ujian atau musibah, Allah dah ukur tahap kemampuan kita. Dan ujian dan musibah itu sebenarnya bukanlah memberi mudarat kepada kita sehingga kita ni boleh jadi boleh kehilangan nyawa. Subhanallah. Seberat apapun ujian Allah, Allah dah ukur mengikut tahap kemampuan kita. Hakikatnya Allah tahu situasi, background kita, hati kita saat itu untuk Allah beri pada waktu yang tepat. Masya Allah, Allahu Akbar. Baiklah muslimin muslimat sekalian, mari kita pergi terus kepada perbincangan kita, iaitu berkenaan nama Allah As-Salam. Maksudnya
Allah yang maha sejahtera. Dan kalau perasan nama Allah As-Salam ni lah yang paling banyak kot kita sebut dalam seharian kita. Assalamualaikum. Kan maksud dia kesejahteraan ke atas kamu. Ataupun selamat ke atas kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak update status pun Assalamualaikum. Subhanallah. Seramai itu kita jumpa orang, kita sebut Assalamualaikum. Allah Subhanahu Wa Taala sini dalam Al-Quran terlalu banyak ayat menggunakan perkataan salam. Nanti kita akan tengok sikit-sikit. Dan kalau kita perhatikan, Allah perintahkan kita untuk memberi salam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Auzubillahi minasyaitanirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman. Tapi Allah mula dulu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman. Bukannya tu sebut ya ayuhan nas ke wahai manusia, tak. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Marilah sama-sama kita ucapkan salawat dan salam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah. Selawat tu dia merangkumi dua-dua. Selawat dan salam. Allahumma salli wa sallim. Ya Allah, rahmatilah. Allahumma salli, ya Allah rahmatilah. Wa sallim, dan ucapan salam. Sejahterakanlah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu contoh kalau kita selawat biasa Allahumma salli ala Muhammad, itu selawat saja kan. Jadi sebab itu bila kita berselawat yang biasa sallallahu ala Muhammad, okey, itu selawat. Rangkap yang kedua, ya Nabi salam alaika, baru salam. Jadi kalau kita tak perasan, kadang-kadang kita ni kita hanya mengambil fadilat selawat saja. Sedangkan salam, memberi salam pada Nabi juga sangat dituntut. Masya Allah. Allah perintahkan dalam ayat tersebut, wahai orang beriman. Dan kalau kita orang beriman, sahut seruan Allah ini. Kalau kita orang beriman, kita akan beri perhatian. Sebab apa? Contohlah kalau dalam ramai kan, ada pemanggil tu kata, oh okey, yang pakai tudung hitam. Jadi, okey, kita tudung purple. Bukanlah tu. Jadi, kita tak bagi perhatian lah. Okey, kepada umur 30 tahun ke atas. Okey, akulah tu. Jadi, bila Allah memanggil, Allah memulakan kalam, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi, kita nak jadi kelompok orang beriman, bila ada ayat Al-Quran bermula dengan kalimah tersebut, bagi perhatian. Dan kena rasa, Allah tujukan kepada aku ni. Subhanallah. Kalau Allah tujukan kepada seluruh manusia, termasuk juga manusia yang kufur. Jadi ada perkara penting yang Allah nak perintahkan kepada kita. Sallu alaihi, berilah selawat kepadanya, kepada Nabi, wasallimu taslima, dan berilah salam. Jadi bila kita dalam tahiyat kan, kita bagi salam. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera ke atas para Nabi. Maksudnya kita mendoakan para Nabi kesejahteraan. Bila kita baca selawat Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, kita ada 3 doa ke atas Nabi. Ya Allah, rahmatilah, sejahterakanlah dan berkatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. DJ Yati, kalau kita fikir Rasulullah perlu ke doa daripada kita? Rasulullah tak perlukan doa daripada kita. Sebenarnya ia merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya akan bacakan hadis tu dalam buku Sahabat Dunia Akhirat. DJ Yati ada tak buku ni? Rasanya dah ada. Rasa kan? DJ Yati dah ada. Saya pernah hadiahkan. Wallahualam. Nanti kita cek balik DJ Yati. Okey, pada tajuk yang pertama lagi, iaitu ramai follower dah ada buku ni. Kalau siapa yang belum ada, boleh tinggalkan komen. Nanti kita bantu untuk memilikinya. Ini buku pertama saya lah, Sahabat Dunia Akhirat. Baiklah, hadisnya kita sama-sama baca. Kalau yang boleh ikut ya. Sama-sama ambil barakah baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. DJ Yati ikut saya. Suara DJ dengar kan? Dengar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Da'watul mar'i al-muslimi li akhihi bi zahril ghaibi mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al-malaku
Qala al-malakul al-muwakkalu al-muwakkalu bihi bihi amin. amin. Walaka bimislin. Walaka Walaka bimislihi. bimislin. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah DJ, jarang kita baca matan hadis. Betul. Biasanya baca Al-Quran, tak baca terjemahan. Baca hadis, baca terjemahan, tak baca matan. Masya Allah. Sedangkan hadis Nabi juga adalah wahyu Allah dan ada pahala bila kita membacanya. Baiklah, untuk kita fahami apa yang ingin saya sampaikan, tolong perhatikan hadis Nabi. Dan orang yang beriman, yang mencintai Nabi, bila hadis Nabi dibacakan, akan penuh hormat. Ada setengah orang, caranya dia hentikan semua kerja bila dengar hadis Nabi sedang dibacakan. Kita telah terputus dengan Nabi kita yang kita cintai, yang kita rindui, Nabi Muhammad SAW 1442 tahun yang lepas. Susuk tubuh secara fizikal Nabi, kita tak pernah jumpa. Tetapi kata-kata Nabi masih kekal sampai hari ini. Barang siapa yang menghormati Nabi SAW, hormati hadis Nabi. Antaranya bila kita mendengarkan penceramah, ustaz di masjid dan sebagainya, janganlah pula kita ketika hadis Nabi dibacakan, tengah tengok telefon, tengah bergurau senda. Terus soalahnya bila dengar hadis Nabi dibacakan, insya-Allah kita tergolong di kalangan orang yang menghormati Nabi SAW. Okey. Yang bermaksud doa seorang Muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa pengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Ini antara doa yang makbul. Pada kepalanya ada malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat tersebut berkata amin dan engkau pun mendapatkan apa yang dia dapatkan. Hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih. Dalam buku ini semua hadis yang terkandung adalah hadis yang sahih. Muslimin muslimat sekalian, bayangkan Allah berjanji melalui hadis Nabi SAW ganjaran yang Allah sediakan. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara salawat. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Allah akan mengampunkan dosanya 10 kali dan Allah akan menaikkan darjatnya 10 kali. Subhanallah. Bayangkan ya, kalau kita mendoakan saudara kita yang biasa-biasa saja, kita akan didoakan kembali oleh malaikat. Dan kita tahu rasa-rasanya lah DJ, doa malaikat doa kita mana lebih makbul ni. Masya Allah, malaikat lagi lah. Subhanallah, malaikat tak pernah melakukan dosa. Yeah. Malaikat tak ada nafsu. Malaikat makhluk Allah yang penuh ketaatan. Dan malaikat bila meminta dengan Allah tanpa kepentingan. Kita kan kalau minta sesuatu, ialah, ya Allah jadikanlah suamiku suami yang soleh. Ialah kita memang nak. Maksudnya kepentingan diri kita. Tapi bila malaikat mendoakan, malaikat memang sudah tentu di syurga Allah. Maksud malaikat mendoakan dengan tanpa apa-apa kepentingan untuk dirinya. Jadi bayangkan bila kita berselawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maksudnya ya Allah, rahmatilah Nabi Muhammad SAW. Allah akan balas doa itu berkali ganda. Dan kita didoakan oleh para malaikat bagi kamu juga. Tetapi berlipat kali ganda lagi. Bila kita doakan kesejahteraan untuk Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi, salamun alaik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kau dalam at-tahiyat, assalamu alaika ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Lalu para malaikat akan mendoakan kita kembali. Masya Allah, subhanallah. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu, saya kan bila baca Assalam pagi ni, baca tu senyum. Saya kata betapa sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya, kepada kita ni, Allah mempermudahkan untuk kita mendapatkan keselamatan. Dan kadang-kadang kita tak perasan pun kita minta keselamatan daripada Allah. Walaupun kita minta dengan leka, kita minta dengan main-main, minta tak khusyuk. Kan kadang tahiyat saat kita dah lancar. Kepala menerawang, nak masak apa hari ni? Ada apa dalam peti? Ayam je rasanya. Boleh fikir tu kan? Kita bukan bagi salam kadang dengan khusyuk, sangat rugi. Kalau dengan khusyuk lagi untung. Saya nak tambah sikit ini ilmu saya dapat daripada seorang guru. Dia kata dalam bab bagi salam dalam at-tahiyat, perhatikan salam yang kedua. Salam yang pertama ya kepada para Nabi. Masya Allah, mudah-mudahan kita dapat kembali doa daripada para malaikat. Sebagaimana hadis Nabi yang sahih tadi. Mana siapa mendoakan saudaranya akan didoakan oleh malaikat. Malaikat akan sebut amin. Dan bagi kamu juga, kamu akan dapat. Jadi Rasulullah memang dah sejahtera. Rasulullah dah dapat rahmat Allah. Tapi sebenarnya doa itu, bila kita selawat pada Nabi, kita bagi salam Nabi, sebenarnya kita yang nak dapat balik. Masya Allah. Itu kaedahnya. Untuk kita sebenarnya. Untuk kita sebenarnya. Sebab kita akan dapat 10 kali ganda.
Masya Allah. Dan kita akan dapat doa para malaikat. Masya Dan Allah. Nabi kata ini doa yang makbul. Allahu Masya Allah. Jadi kalau Allah tak memerintahkan kita, kalau tak kaedah tu ya di JIT, contoh kita tak rajin nak doakan, saya doakan kamu kaya, saya doakan kamu sihat, saya doakan kamu murah rezeki, saya doakan anak-anak kamu berjaya. Sekali-sekala ya kita doakan orang. Tapi banyaknya, ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh. Janganlah, ya Allah, jadikanlah anak jiranku anak yang soleh. Berilah mereka berjaya, ya Allah. Sebab kita rasa macam untuk kita pun banyak kita nak doakan. Masya Allah. Tapi melalui instrumen, melalui jalan, kita mendoakan Nabi. Sebab Allah berikan, Allah pujuk kita sampai 10 kali ganda. Dan Allah perintahkan dalam Al-Quran. Jadi mudah-mudahan kita dapatlah doa oleh para malaikat dan berganda-ganda tu. Masya Allah. Perhatikan salam yang kedua. Ini kan dalam perbincangan Allah ya salam. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera ke atas kami dan ke atas hamba-Nya yang soleh. Subhanallah, dijati. Dan pada tuan-tuan, puan-puan, para pendengar sekalian, ini ilmu yang sangat mahal. Saya masa ni saya live dengan Ustaz Zul Khairi. Subhanallah, masa ni bila saya dengar, saya kata kenapa sebelum ni saya tak faham mendalam sampai begitu sekali. Dan apabila kita mendalaminya dan kita tadabbur, kita panggil kita syarah at-tahiyat. Kan kita selalunya syarah hadis Nabi, syarah itu syarah ni. Tapi ada tak syarah at-tahiyat tentang solat? Syarah doa iftitah. Syarah bacaan antara dua sujud. Oh, Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Bila kita belajar syarah at-tahiyat itu sendiri, itu kan rukun, wajib. Wajib. Itu daripada hadis Nabi. Maksud at-tahiyat ni kan doa. Dia kata, Ustaz Zulkhairi sebut masa tu saya live bersama dengan suami juga. Dia kata, Ustazah, cuba bayangkan apabila kita berdoa, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, dan ke atas seluruh hamba-Nya yang saleh. Persoalan sekarang, adakah kita hamba Allah yang saleh? Allahu Akbar. Layak tak kita dapat salam itu? Dan kalau kita hamba-Nya yang saleh, Ustazah, saya nak tanya, agak-agak pada waktu zuhur, ada berapa umat Islam yang salat? Oh, Masya Allah. Contohnya lah hari ini umat Islam di atas dunia, kita manusia lebih kurang hampir 7 bilion. Umat Islam dalam hampir 3 bilion. Kalau daripada 3 bilion itu, kita kata 1 bilion je yang solat. Mungkin 2 bilion lagi tu tak solat. Wallahualam. Kalaulah kira 1 bilion yang solat, dan setiap kali solat, lalu dia baca tahiyat, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dan kalau kita orang yang saleh, Masya Allah, 1 bilion. kita dapat doa daripada 1 bilion manusia yang saleh. Yang solat. Masya Allah. Tapi itulah Ustaz tu kata, persoalannya Ustazah, Kita adakah soleh kita tak? orang yang saleh? Kalau kita orang yang saleh, setiap kali kita solat, bukan kita Assalamu alayna, ya, kita doa untuk kita. Dan kita sedang mendoakan apa? Wa ala ibadillahi salihin. Dan kesejahteraan ke atas hamba-hambanya yang saleh. Jadi siapa yang saleh, semua dapat doa tu. Masya Allah. Masya Allah, Allahu Akbar. Kena bina diri jadi orang soleh. Ya, Ustazah. bina diri orang yang soleh. Dan setiap kali orang solat, sebenarnya dia sedang mendoakan kita. Masya Allah. Masya Allah. Kalau 1 bilion orang solat, kita dapat doa tu. Itulah bila dia tanya soalan. Tapi persoalannya Ustazah, adakah kita orang yang soleh? Adakah kita orang yang soleh? Jadi orang yang faham, tadabbur, syarah, bacaan tahiyat ini, kita akan sangat mencintai bacaan tahiyat. Dan kita tak akan leka. Ketika kita memberi salam, Assalamu alayka ayyuhan, mungkin naik bulu roma. Rasa macam sedang bagi salam pada Nabi, bukan Nabi Muhammad je. Ayyuhan nabiyyu. Sekalian Nabi, kita sedang bagi salam. Masya Allah. Kemudian, kita bagi salam kepada seluruh orang soleh. Ada orang soleh ni, berapa bilion dah sejak daripada Nabi Adam sampai sekarang. Terlalu ramai orang soleh yang kita bagikan salam. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang soleh. Orang yang faham ini, antara matlamat utama tujuan hidup kita, kita letakkan. Kalau nak letak kita nak sebut cita-cita, ataupun kita sebut kalau nak letak matlamat tahun baru hijrah. Aku ingin menjadi orang yang saleh. Subhanallah. Jadi itu sebenarnya ada perbincangan khusus pula, ciri-ciri orang yang saleh. Subhanallah. Tapi tak sempatlah hari ini, insya-Allah. Okey, muslimin muslimat sekalian. Jadi itu sedikit kupasan. Ini kita boleh terus ke? Tak payah rehat, boleh ke? Boleh ya? Okey, alhamdulillah. Baiklah.
Muslimin muslimat sekalian, perkataan assalam ini kita rujuk salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud dialah Allah yang menciptakan sekalian makhluk, yang mengadakan dari tiada kepada ada, yang membentuk rupa. Al-Musawwir. Allah yang musawwir, Allah yang maha membentuk. Allah yang musawwir, Allah yang maha membentuk. Ni dalam kalimah ini, huwal khaliq, Allah yang khaliq, yang maha menciptakan. Al-Barik, Allah yang maha mengadakan, Allah yang maha mengatur. Al-Musawwir, Allah yang maha membentuk. Kalau bahasa moden, Allah yang maha kreatif, macam itulah. Cipta. Allah yang maha membentuk. Maksud mereka bentuk. Ya, bentuk awan macam tu, bentuk pokok macam tu, bentuk ni, bentuk muka kita ni kan. Yalah, Allah maha membentuk dengan sempurna. Kalau lubang ke atas kan, kalau hujan penuh air kan. Maksudnya, kalau cuba perhatikan, kadang-kadang barat kan dia buat filem, dia nak reka bentuk lain muka. Mata kat bawah. Kadang nak buat semua. Kita akan nampak, memang tak kena. Akhirnya dia buat sama gak mata kat sini, hidung kat sini, tapi dia buat hodoh je lah. Maksudnya, subhanallah, memang ngam-ngam mata tu besar macam ni, boleh berkelip-kelip. Maksudnya maha membentuk ni dengan sempurna. Memang jari ni Allah bentuk tak sama. Kalau luruh belaka kan. Kalau sama bentuk ni, macam mana nak buat kerja. Sebab cantiknya kan, bila buat macam ni, boleh kumpul. Elok boleh kumpul. Tapi kalau sama panjang, buat macam ni tak boleh. Kumpul. Dia akan terjulur-terjulur. Dia ada terjulur-julur. Semuanya jari. Allah yang maha musawwir, maha mereka bentuk dengan sempurna, mereka bentuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sambungan firman ini, lahul asmaul husna. Baginya nama-namanya yang sebaik-baiknya, nama-namanya yang mulia. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbihlah kepadanya segala yang ada di langit dan di bumi. Wahuwal azizul hakim, dan dialah yang tiada bandingannya lagi maha bijaksana. Assalam ini bermaksud sejahtera Allah daripada segala kekurangan dan kelemahan. Okey, dari satu sudut maksud assalam ialah Allah sejahtera. Allah selamat. Allah is perfect, kita tahu, daripada segala kekurangan, kelemahan, kerana ia telah sempurna pada zat, pada sifat dan pada perbuatannya. Maka dialah Tuhan yang sejahtera daripada semua sudut. Segala perbuatannya sejahtera daripada kekurangan dan kezaliman. Ia juga maha suci daripada memiliki isteri dan anak-anak, dan maha suci daripada segala bandingan dan penyerupaan. Dan assalam ini meliputi akan segala sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain, kerana semua sifat-sifatnya yang lain sejahtera daripada segala kekurangan dan kelemahan. Perhatikanlah baik-baik pengertian sifat ini, kerana berapa ramai yang menghafal nama ini namun mereka tidak mengetahui pengertian dan rahsianya. Ini ada okey, sambung lagi. Dan antara tanda bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat assalam, yakni yang memiliki kesejahteraan, ialah Allah sentiasa memberikan kesejahteraan kepada hamba-hambanya, para rasulnya, nabi-nabinya, dan kepada manusia, kepada orang yang beriman, orang soleh dan sebagainya. Okey, sebelum kita teruskan lebih panjang, muslimin muslimat sekalian, kita cuba share supaya lebih ramai orang turut hadir dalam kuliah kita pagi ini. Dan kalau malu nak share, ada setengah orang malu. Ya, segan. Maksudnya bila kita faham ada orang memang penyegan, kan. Dia sebab dia tak biasa share-share ni, dia cuma follow orang je. Sekurang-kurangnya tinggalkan komen. Bila kita tinggalkan komen ataupun buat nota pada komen FB, dia memang membantu untuk naik. Dan kita dapat saham yang ada saham kita pahala, menyebarkan kebaikan. Kan hadis Nabi SAW, barang siapa yang menganjurkan sesuatu kebaikan lalu dituruti, maksud dia yang buat, lepas tu ada tersebar, orang ada yang ikut, ada yang dengar hasil daripada dia duk share tu, maka dia akan mendapat pahala yang sama. Sebagaimana orang tu buat, dia dapat. Subhanallah. Kalau hari ni kita dengar seorang, kita dapat pahala, subhanallah. Tapi sebab kita share, ada 5 orang lagi datang, kita dapat 6 pahala. Masya Allah. Itu kelebihan yang mudah dapat pada hari ini dengan teknologi. Subhanallah. Sebab lepas ini saya akan pergi kepada bab hukum hakam salam sikit. Ini penting. Apa hukum salam, apa hukum jawab salam, bagaimana kaedah kirim salam. Apakah kirim salam duk kirim salam. Tolong kirim salam kat orang kampung. Sampai ke? Itulah, kampung tu ada berapa ratus orang, berapa ribu orang.
Jadi jangan mempermainkan kirim-kirim salam ni, kaedahnya dan sebagainya. Okey, lepas ni kita akan pergi bab hukum hakam berkaitan dengan salam. Baiklah muslimin muslimat sekalian, antara kalimah salam dalam firman Allah ialah, pertama, kalau siapa yang nak tulis nota, surah An-Naml, surah An-Naml ayat 59. Surah An-Naml ni kan, surah, maksud dia apa? Semut. Surah semut. Saya dalam 3 hari lepas kot tadabbur surah Al-Mulk ni dengan anak-anak. Bila baca surah An-Naml ni, kita rasa macam detailnya Allah cerita. Lepas tu, seronoknya baca. Budak-budak suka. Sebab apa? Kisah Nabi Sulaiman dengan Puteri Balqis. Sampai Allah cerita detail macam mana Puteri Balqis selak kain. Sebab nampak macam air. Macam mana cara Puteri Balqis bila terima surat daripada burung tu kan. Lepas tu Puteri Balqis baca surat tu. Puteri Balqis cakap, wahai para pembesar, aku menerima satu surat yang mengandungi tentang satu seruan, iaitu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tulis sekian-sekian. Aku tidak pernah buat keputusan melainkan pendapat daripadamu, wahai para pembesar. Bagusnya Puteri Balqis. Raja negara Sabak. Kemudian pembesar bagi cadangan. Kita ada tentera yang besar sekian-sekian. Tapi terserah kepadamu, wahai Puteri Balqis. Raja Balqis kan, Puteri Balqis. Saya kata corak permintaan tu diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana Puteri Balqis ni bijak buat keputusan. Dia kata sesungguhnya apabila sebuah negara itu ditawan, maka yang mulia akan jadi hina. Maksud Puteri Balqis tak pilih untuk berperang. Walaupun dia ada balentera yang terkenal dengan kehebatannya. Dia cuma hantar utusan untuk diplomasi dengan Nabi Sulaiman AS. Nama surah tu An-Naml, tapi cerita tentang semut sekali je. Iaitu awal-awal tu. Sebab diceritakan oleh Allah kerajaan Nabi Sulaiman ini sangat hebat. Dia menguasai alam jin. Dia menguasai alam manusia. Dia menguasai juga alam binatang. Semut yang suara sangat halus itu Allah berikan kelebihan Nabi Sulaiman boleh dengar. Kan semut kata tepi-tepi kejap lagi tentera Nabi Sulaiman yang sangat hebat. Tenteranya di kalangan apa? Binatangnya, jinnya, manusianya yang nampak tepi. Nabi Sulaiman pun gelak. Yang saya kata tak kan. Takkan pijak dia. Subhanallah. Minta maaf saya tercerita sebab sebenarnya nak baca surah An-Naml, muslimat sekalian, cari masa tadabbur dengan anak-anak suka sebab kisah tu real sangat Allah ceritakan. Tapi kita nak sebut ni surah An-Naml ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi allazina istafa Allahu khairun amma yushrikun. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, segala puji tertentu bagi Allah dan selamat sejahtera kepada hamba-hambanya yang dipilihnya. Subhanallah. Ada lagi firman Allah yang lain dalam surah As-Saffat ayat 79, Salamun ala Nuhin fil alamin. Salam sejahtera ke atas Nabi Nuh dalam kalangan penduduk seluruh alam. Salamun ala Ibrahim. Ini firman Allah dalam surah As-Saffat ayat 109 yang bermaksud salam sejahtera ke atas Nabi Ibrahim. Salamun ala Musa wa Harun. As-Saffat ayat 120. Salam sejahtera ke atas Nabi Musa dan Nabi Harun. Salamun ala Ilyasin. Salam sejahtera ke atas Nabi Ilyas. Surah As-Saffat ayat 130. Perasan tak? Surah As-Saffat. Kalau baca surah As-Saffat, kita akan jumpa banyaknya Allah memberikan salam. Subhanallah. Muslimin muslimat sekalian, ada seorang manusia biasa yang bukan di kalangan Nabi pernah mendapat salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia? Siapa dia? Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Masya Allah. Muslimin muslimat sekalian, ini hadis yang sahih. Tidak diragui. Menceritakan tentang pada suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam datang bertemuku, Nabi kata, datang bertemu dengan Nabi SAW lalu berkata, wahai Muhammad, sebentar lagi Khadijah akan membawakan kamu hidangan. Maksudnya masa tu saya kira mungkin sediakan hidangan lah di dapur. Maka sampaikanlah kepada Khadijah bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan salam. Allahu Akbar, Allah kirim salam kepada ibunda kita Khadijah, Masya Allah. Dan sampaikanlah kepadanya bahawasanya Allah menyediakan baginya istana di syurga. Subhanallah. Allahu Akbar, istimewanya ibunda kita Khadijah. Dan ibunda kita ini manusia biasa macam kita, ada perasaan. Tetapi ibunda kita ini seorang yang sangat penuh pengorbanan.
ketika sebelum Nabi jadi Nabi, masa nikah dengan Rasulullah belum jadi Nabi. Sebelum dilantik jadi Nabi, Nabi Muhammad SAW selalu mengasingkan diri di Gua Hira. Belum lantik jadi Nabi ni, manusia biasa, suami macam, suami manusia biasa kan. Kadang pergi Gua Hira 2 minggu tak balik. Kadang 3 hari. Ibunda kita menguruskan berapa orang anak? 6 orang. Ya. Menurut satu riwayat yang diyakini juga, sebelum nikah dengan Nabi, ibu kita dah ada, ibunda kita ada 4 orang. Dengan Rasulullah ada 6 orang. Jadi 10 orang. Sibuk tak? Sibuk sangat. Seorang wanita, seorang ibu. Kemudian subhanallah, bukan tak sibuk. Tapi Sayyidatina Khadijah, seorang isteri yang penuh memahami, dia tahu suaminya sedang mencari-cari, kan pergi Gua Hira, memuji Allah sekian alam, maksudnya sentiasa bersembunyi, sentiasa khalwat, mengasingkan diri. Tapi tak, dan ibunda kita buat apa? Pergi hantar bekalan makanan, sibuk menguruskan anak, hantar bekalan makanan, tak ada mempertikaikan, bang kenapa nak tinggal saya, nafkah macam mana, anak-anak macam mana, tolonglah ukah sama anak kecil-kecil ni, saya ni, subhanallah, tidak. Seorang wanita yang penuh dengan pemahaman yang sangat tinggi, Masya Allah. Dan bila Rasulullah satu ketika balik dalam keadaan yang ketakutan, apa yang ibunda kita buat? Terus selimutkan dan peluk. Dan ketika Rasulullah cerita bayangan gini-gini, ada satu makhluk yang ni ketakutan, dan apa kata-kata ibunda kita buat Rasulullah? Bukannya itulah saya dah cakap, siapa suruh duduk seorang-seorang, tinggal saya, hang kan dah kena. Contohlah kalau kita kan. Na'udzubillah min zalik. Tapi ibunda kita seorang psikologinya sangat hebat. Communication skill Sayyidatina Khadijah sangat hebat. Dirakam ni, apa jawapan Khadijah? Ya Muhammad, wahai suamiku yang kucintai, sesungguhnya Allah tidak akan menzalimimu. Kamu orang yang baik. Kamu suka hubungan silaturahim. Kamu suka tolong orang yang susah. Puji. Nak naikkan keyakinan yang sesungguhnya itu bukan satu perkara yang buruk yang sedang berlaku. Kamu orang baik. Sebab kamu orang baik, sekian-sekian. Sama ya DJ Yati, kalau ada orang yang ditimpa musibah, susah, jangan kita sebut ini kafarah dosa ni, tiba-tiba kan. Siapa kita nak menentukan itu kafarah dosa? Ini adalah ni Allah nak bersihkan ni. Ni adalah ni. Ingat balik Allah nak suruh bertaubat ni. Subhanallah, siapa kita nak buat penilaian? Tapi bayangkan kalau orang itu ditimpa musibah, bankrupt ke, sakit ke apa, sesungguhnya Allah nak berikan kamu kebaikan. Kamu kan orang baik, kamu orang soleh, kamu banyak sedekah, kamu ini, Allah nak naikkan kamu darjat. Kalau orang yang tengah sedih, rasa macam mana? Kalau orang cakap macam tu, semangat. Rasa macam, ya Allah, betul lah, subhanallah. Bukan kata memang benar ujian itu satu untuk kafarah dosa, tetapi bagi orang yang memilih perkataan yang betul, saat yang betul, gunakanlah perkataan yang menaikkan semangat. Ini dah tengah sedih, tengah demam, ini kafarah dosa, aduh lagi nak demam. Maksudnya kan, subhanallah, Allahu Akbar. Jadi, Masya Allah, seorang wanita yang menerima salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menurut riwayat mengatakan Sayyidatina Khadijah menjawab dengan Allahumma antas salam. Bila dia dengar Rasulullah menyampaikan kepadanya, ya wahai Khadijah, Allah kirim salam. Allah luar biasa, naik bulu roma. Allah kirim salam. Allah Tuhan sekian alam kirim salam. Masya Allah. Lalu ibunda kita menjawab, Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah kesejahteraan. Wa minkas salam, dan daripadamulah kesejahteraan. Wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, dan kepadamulah kembalinya segala kesejahteraan. Wa ala Jibril as-salam, dan ke atas malaikat Jibril kesejahteraan. Sebab malaikat Jibril kan orang tukang kirim salam. Jadi maksudnya ibunda kita ni bijak, dia pun doakan juga kesejahteraan untuk malaikat Jibril. Subhanallah. Sebenarnya kaedah bila kita terima kirim salam daripada orang, antara kaedah yang betul, kita jawab, contohlah orang kata, Ustazah Asma, mak saya kirim salam dengan lafaz Assalamualaikum. Kita pun jawab, wa alaika, ke atas kamu, wa alaihas salam, ke atas kamu yang bawa salam, bawa ni, wa alaika, ataupun wa alaiki kan, ke atas kamu, wa alaiha, dan ke atasnya orang yang kirim salam tu, wa alaika wa alaihas salam. Wa alaihas salam. Ya. Tapi kan susah tu kan. Maksudnya kita yang tak mahir bahasa Arab susahlah sikit. Tapi kalau jawab je Waalaikumsalam, tak ada masalah.
Tapi sebenarnya maksud waalaikumsalam dan ke atas kamu yang depan ni. Tapi yang kirim tu kan orang di sana. Wa alaiha dan ke atasnya. Ha tu kembali kepada wanita. Wa alaihu maksudnya wa alaihi lelaki. Tapi tak apa, jangan pening. Jawab je biasa. Waalaikumsalam. Tapi kita niat untuk jawab salam orang tu. Jadi orang yang bawa salam ni doakanlah juga untuk dia. Kan? Sebab itu kita jawab wa alaika wa alaihas salam, ke atas kamu dan ke atas dia yang kira dia tu salam. Kan tengok ibunda kita, dia juga mendoakan wa ala Jibril salam dan ke atas malaikat Jibril juga kesejahteraan. Ini zikir bila ni? Lepas solat kan? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa alaika ya'udu wa adkhilna jannata darassalam. Subhanallah. Itu selalu kita sebut tapi kita tak perasan. Kita sedang memuji nama Allah salam, dia ulang-ulang nama Allah ya salam. Masya Allah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat sekalian, seterusnya Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 44. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun wa a'adda lahum ajran karima. Sambutan perhormatan yang akan diberikan Tuhan kepada mereka semasa menemuinya ialah ucapan salam sejahtera. Ia telah menyediakan untuk mereka pahala balasan yang mulia. Subhanallah, banyak lagi sebenarnya firman Allah berkaitan dengan salam. Ada kan firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Subhanallah. Ini bagi orang-orang yang sabar. InsyaAllah kita. Sama juga bila Nabi SAW bersabda, Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang bermaksud di hari yang tiada manfaat, tiada gunanya lagi harta benda kamu, anak pinak kamu, apa pun tak ada guna lagi kuasa, kedudukan kamu, kecuali illa man atallaha, yang kembali ataupun yang bertemu dengan Allah, yang berhadapan dengan Allah di hari kiamat kelak, biqalbin salim, dengan jiwa yang sejahtera. Subhanallah. Ini je orang yang selamat. Jiwa sejahtera. Saat hidupnya diuji, dia sabar. Saat dapat nikmat, dia syukur. Tak mudah sangka buruk dengan orang. Suka mendoakan orang. Jiwanya sejahtera. Orang horn kereta mengejut pun doakan. Kadang-kadang nak marah. Tadi saya kena horn mengejut juga kan. Masya Allah sebelum nak datang tu kan. Sebab kita confuse sikit. Lepas tu kena horn kuat. Allahu Akbar. Ya Allah, bagilah dia kesabaran. Maksudnya, padahal bukan dekat sangat pun. Ada setengah orang tak boleh kan. Terus horn je. Jadi kita kata, ya Allah, kalau hati dia tu kuat, tenang, dia tak adalah cepat nak marah orang kan dan sebagainya. Masya Allah. Jadi mendoakan. Jadi kita pun tak ada nak geram, nak benci ke apa kan. Kita nak memiliki hati yang sejahtera. Subhanallah, sekarang 10.58. Jadi kita ada masa lebih kurang 10 minit. Tak ada lagi Ustaz. Oh, dah tak ada masa dah? Habis dah. Okey, Masya Allah. Sebenarnya, okey, saya sebut laju-laju lah ya. Boleh saya tak tu? Kan saya kata nak bincang tentang hukum hakam sedikit, hukum hakam berkenaan dengan bab salam. Okey, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa iza huyitum bi tahiyyati fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat 86. Allah berfirman ni, Allah nak beri peringatan pada kita. Dan apabila kamu diberikan perhormatan dengan suatu ucapan hormat seperti memberi salam, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik daripadanya, atau balaslah dia dengan cara yang sama. Sesungguhnya Allah sentiasa menghitung setiap sesuatu. Hasiba, Allah yang hasib, Allah yang maha menghitung. Jangan memandang remeh dan memandang rendah dengan ucapan salam. Allah perhatikan kita. Kalau kita bagi salam, Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Tambah tu kan? Lepas tu kalau orang tu bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, kita balas lebih baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang tu bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh. Tambah lagi waridwanu, dan redha Allah kepadamu. Kalau orang tu bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waridwanu, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanu wa maghfiratuh. Oh, tambah lagi.
Tak habis-habis ni. Balas ni kan. Dan pengampunan Allah ke atasmu. Masya Allah. Itu di antara yang dinukilkan, dituliskan oleh para ulama. Itulah yang last. Wa maghfiratuh. Tapi mungkin ada orang yang pandai bahasa Arab, dia tambah-tambah lagi. Wallahu alam. Maksudnya Allah menuntut kepada kita apabila kamu diberikan ucapan yang baik, ucapan salam, balaslah dengan lebih baik daripadanya, ataupun balas sama, tak ada masalah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, tak ada masalah. Tetapi di hujung tu sesungguhnya Allah sentiasa menghitung tiap-tiap sesuatu. Maksudnya kalau kita faham kenapa Allah tutup dengan Allah Maha menghitung. Kalaulah kita kan bagi salam nampak RM10. Assalamualaikum warahmatullahi, RM20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RM30. Nak yang mana? RM30 lah kan. Kalau kita betul menghitungnya. Tapi sebab benda tu adalah alam ghaib, tak nampak hitungan Allah tu. Sebab itu kita akan memilih yang rendah je. Assalamualaikum. Kan? Lepas tu jawab Waalaikumsalam. Tapi kalau nampak hitungan tu, kita akan mungkin pilih yang paling banyak tu. Sampai wa maghfiratuh. Sebab itu orang yang beriman, yakin dengan janji Allah, dia akan buat ibadah misi yang terbaik. Misi dia buat yang sahbi baik. Sebab dia yakin Allah yang Maha menghitung. Manusia tu dia tak ada hargai sangat. Oh, makasihlah. Viral ke tiba-tiba kita bagi salam panjang, tiba-tiba viral. Tak ada. Sebab bukan manusia yang menghitungnya. Allah yang menghitungnya. Masya Allah. Jadi hukum memberi salam, ini jumhur ulama ya, sunat. Mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali, hukum memberi salam adalah sunat muakkad yang sangat dituntut. Dan menjawab salam adalah wajib. Dan sekiranya salam itu diberikan sekumpulan manusia, maka hukumnya fardu kifayah. Kalau ada seorang bagi salam pada ramai-ramai, Assalamualaikum, penceramah seorang ada depan 1,000. Jadi fardu kifayah. Kalau ada sebagian jawab, okey dah. Tapi kalau orang itu bagi salam pada kita semata-mata, hukumnya adalah fardu ain. Wajib jawab. Wajib. Jangan main-main. Maksudnya, nak menekankan bila orang dah doakan kamu, doakanlah kembali. Balaslah. Subhanallah. Jadi, di sana ada lagi lah perbincangan tapi tak sempat dah. Tentang kalau orang bukan Islam bagi salam. Lepas tu ucapan kita kepada orang Islam. Nampaknya macam nak kena sambung. Mungkin DJ Yati. Sebab saya dah sediakan nota berkenaan dengan 7 perkara keselamatan yang kita perlukan daripada Allah. Kalau sebut sekarang ni, tak cukup masa. Kita mungkin akan buat satu klip nanti. Satu klip. Yang mana kita akan kongsikan juga di FB IKIM. Ya, subhanallah. Iaitu bila sebut Allah ya salam, maksud kesejahteraan, Allah yang maha sejahtera. Ada 7 perkara berkaitan dengan kesejahteraan, keselamatan apa yang kita perlukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul lah, selamat api neraka, selamat daripada itu sampai mana ni. Tetapi yang istimewanya saya akan sertakan sekali dengan doa. Ialah kalau keselamatan untuk tubuh badan kan ada doa Nabi, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami, Allahumma afini fi basari. Kemudian kalau kesejahtera daripada syaitan, dalam buku ni, minta maaf last ya, berapa kali last kan, dalam buku Sahabat Dunia Akhirat ini ada tentang bab, saya ingat ayat tu, tapi ni buku surat 15, keselamatan daripada gangguan syaitan. Syaitan nak dekat pun tak boleh. Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya-Allah. Syaitan nak dekat pun tak boleh sebab memang ayat tu macam tu. Ini firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 97 hingga 98. 97 hingga 98 surah Al-Mu'minun yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada hasutan bisikan syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan itu tidak menghampiriku. An yahdurun, nak hampir pun tak boleh. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi ini antara bentuk perlindungan, kesejahteraan yang kita perlukan daripada Allah, iaitu selamat daripada gangguan syaitan. Jadi insya Allah mungkin promo mukadimah minggu depan saya masuk sikit bab 7 keselamatan yang diperlukan dan apakah doa-doanya. Masya Allah. Subhanallah. Iklan lah tu supaya muslimin muslimat, para pendengar sekalian, jangan ketinggalan bersama dengan saya DJ Yati untuk solat tarbiyah setiap minggu hari Jumaat jam 10.10 minit, bersiaran selama 3 bulan. Bulan 8, bulan 9 dan berakhir bulan 10. Dan saya memang akan membawakan setiap slot dengan satu nama. Jadi minggu ni adalah nama Allah As-Salam, nama yang kelima. Wallahu alam. Yang keenam lepas As-Salam apa ya? Tiba-tiba kan, nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwa rahmanur rahim.
Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'min. Al-Mu'min, nama Allah maksudnya Allah yang Maha Tenang. Masya Allah. Dan kita semua nak ketenangan. Mudah-mudahan kita boleh kupas supaya kita jadi orang yang tenang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah, mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua para pendengar sekalian. Subhanallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waridwanu wa maghfiratuh. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa barakatuh wa ridwanu wa maghfiratuh. wa maghfiratuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustazah. Masya Allah. Moga-moga kita dapat terus dan terus menghayati asma Allah dalam kehidupan kita. InsyaAllah. Terima kasih banyak sekali lagi Ustazah. Bertemu lagi minggu hadapan. Rasa kita tak nak lepaskan Ustazah kan. Terima kasih banyak Ustazah. Assalamualaikum. Dan untuk anda rakan pendengar jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan bersama kami hanya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami.